Dalam kuliah yang lepas, saya telah bacakan satu hikmah daripada kitab hikam yang berkaitan dengan pentingnya nur dan peranan nur di dalam hati. Di mana Ibn Atillah menyebutkan bahawa apabila ruang hati kita dikurniakan oleh Allah nur atau cahaya hidayat, maka perkara-perkara yang semasa gelapnya hati tidak nampak, maka dengan nur itu akan kelihatan dah. Samalah juga dalam keadaan hidup kita di dunia ini, peranan lampu, peranan cahaya ialah menampakkan apa yang semasa gelap tidak nampak. Begitulah cahaya hidayat Allah yang ada dalam hati. Bila Allah terangi hati kita dengan cahaya, maka cahaya itu akan menampakkan apa yang semasa sebelumnya tak nampak. Kenapa orang yang jahat itu mau bertobat dengan taubat nasuha misalnya? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala terangi hatinya dengan cahaya. Dengan cahaya itu kesalahan-kesalahannya dapat dilihat atau nampaklah dalam ruang hati, dilihat oleh mata hatinya. Kerana itulah maka Ibnu Atillah menyebutkan bila ruang hati ada cahaya, maka mata hati akan nampak sesuatu yang benar atau yang salah. Kata beliau, wal basiratu lahal hukmu. Pandangan mata hati itu yang menentukan hukum. Setelah ruang hati tadi terang benderang, maka mata hati akan nampaklah sesuatu yang salah atau yang sesuatu itu benar, hak atau batil, baik atau buruk dan sebagainya. Kerana itulah maka hati orang itu bertambah baik dan boleh membuat keputusan. Apa yang sekiranya yang dilihat oleh mata hati tadi baik, maka hati mengambil keputusan memerintahkan anggota supaya anggota melakukan yang baik. Kalau sebaliknya, apa yang dilihat oleh pandangan mata hati iaitu buruk, maka hati mengambil keputusan memerintahkan anggota supaya jangan melakukannya atau supaya menjauhkannya. Itulah maka Ibnu Atillah kata, wal qalbu lahul ikbal wal idbar. Peranan hati itu ialah memerintahkan anggota supaya melakukan kalau yang dipandang oleh mata hati itu baik. Sebaliknya, kalau yang dipandang oleh mata hati itu buruk, maka hati akan memerintahkan anggota supaya menjauhkannya. Idbar. Semakin terang cahaya di dalam ruang hati kita, maka semakin banyaklah perkara yang dapat dilihat oleh mata hati. Makin terang, makin awaslah atau
tajamlah pandangan mata hati. Perkara-perkara yang dahulu tak nampak, mungkin kerana terangnya cahaya tadi, mungkin dapat dilihat dengan terang. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita bandingkan diri kita ni dengan ulama-ulama yang terkenal, yang telah berjaya menghuraikan berbagai masalah agama. Katalah sebagai contoh Imam Ghazali, atau yang lebih senang lagi Imam Syafi'i. Kenapa Imam Ghazali boleh menghuraikan masalah-masalah iman, masalah-masalah yang berkait dengan sifat-sifat hati, begitu terperinci, menakjubkan betul, sehingga menjadi pandangan beliau menjadi pegangan dan rujukan umat Islam. Sudah berlalu 900 tahun. Jawabnya ialah kerana ruang hati Imam Ghazali itu diterangi oleh cahaya yang terang benderang. Kerana itulah mata hatinya nampak perkara-perkara yang halus-halus, yang biasanya tak boleh dilihat oleh orang biasa. Pada malam ini tuan-tuan, saya nak menerangkan perkara yang berkaitan dengan cahaya di dalam hati ini. Cahaya di dalam hati sumbernya macam-macam. Antara lain, punca cahaya dalam hati ini antara lain ialah ilmu dan amalan. Daripada ilmu yang kita amalkan, sedikit sebanyak akan menyumbangkan wujudnya cahaya di dalam hati. Kerana al-ilmu nurun, ilmu itu nur. Begitu juga amal. Amalan juga nur. Jadi apabila kita berilmu, kita beramal, sikit sebanyak memberi sumbangan, mewujudkan, membentuk cahaya dalam hati. Tapi ada cahaya yang terang benderang yang boleh kita dapati selain daripada ilmu dan amal kita, iaitu cahaya yang Allah cahaya yang Allah jadikan, yang Allah lempahkan terus ke dalam ruang hati kita. Tadi saya ada bacakan sebuah ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah. Bertakwa ni beramal baik. Apa yang baik dibuat, apa yang jahat, yang buruk dijauhkan. Ini bertakwa. Kita bertakwa mestilah dengan ilmu. Jadi ilmu yang kita lakukan itu menyumbangkan cahaya dalam hati. Tapi ada sejenis cahaya yang lebih terang, iaitu cahaya yang Allah jadikan atau lempahkan terus ke dalam hati. Ayat ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu bertakwa, yaj'al lakum furqana, nescaya
Allah akan jadikan di dalam hati kamu furqan. Furqan itu maknanya nuran, nur. Nuran yufarriqu bainal haqqi wal batin. Nur yang membolehkan orang itu membezakan perkara-perkara yang benar dengan perkara-perkara yang salah. Jadi daripada ketakwaan kita, iaitu ilmu yang kita amalkan, ada nur. Tapi di samping itu Allah jadikan nur di dalam hati kita. Cahaya inilah yang lebih terang, yang mampu digunakan oleh orang yang dapat untuk melihat perkara-perkara yang halus-halus, yang sulit-sulit, yang rahsia-rahsia. Ada beberapa ayat yang lain yang lebih jelas lagi, yang menunjukkan bahawa Allah akan melimpahkan, akan memberikan, akan mengurniakan sejenis nur yang terang dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fidh dhulumat laisa bi kharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan, kami jadikan hati yang hidup itu nur, nuran, sejenis nur hidayat. Dengan nur hidayat itulah manusia itu akan mampu menyampaikan kebenaran Allah di kalangan masyarakat manusia. Jadi ayat ini terang, tuan-tuan. Allah terangkan kepada kita, Allah akan lempahkan nur hidayat dalam hati kita dengan cara hati kita yang mati dihidupkan. Dah hidup barulah layak menerima cahaya. Kalau belum dihidupkan, tak layaklah. Memang begitulah, tuan-tuan, syarat-syarat yang Allah tetapkan. Ada saya syarat-syaratnya. Nabi Allah Musa dijanjikan oleh Allah akan dikurniakan kitab Taurat. Tapi Nabi Musa tak mampu untuk menerima kitab Taurat itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dia supaya mengasingkan diri di Bukit Tursinah yang diistilahkan uzlah selama 40 hari 40 malam. Selepas itu barulah Nabi Musa mampu menerima kitab Taurat. Kerana kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa sekaligus, tidak sedikit demi sedikit macam Quran. Jadi biasanya memang Allah Ta'ala syaratkan. Kita nak masuk syurga pun Allah syaratkan mesti beramal soleh. Jadi amal soleh itu syarat, sebab untuk kita masuk ke dalam syurga. Jadi begitulah, kalau kita mahu mendapat limpahan cahaya yang istimewa, yang terang benderang menerangi ruang hati kita, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan takwa itu hati kita dihidupkan oleh Allah. Dah hidup barulah layak menerima cahaya yang istimewa ini.